Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang satu topik yang menarik, iaitu modernism. Apakah modernism? Baiklah, kita akan tengok daripada secara definisi modernism. Orang mencatatkan bahawa kemunculan dan perkembangan modernism juga berkait rapat dengan perubahan dan perkembangan dalam persejarahan masyarakat barat, sama seperti fundamentalism, yang mana gereja menyokong idea-idea dan penemuan baru sains serta menerima pandangan yang berbeza. Dari fatwa gereja telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan kemarahan golongan intelektual barat yang akhirnya memberi ruang kepada kelahiran zaman Renaissance. Perkataan modernism ini dikatakan telah digunakan sejak kurun ke-16 lagi bagi mencirikan penemuan-penemuan baru sains tabi'i dan kecenderungan untuk menghormati zaman moden, lebih utama dari zaman lampau. Pada kurun ke-19, ia telah dipakai oleh sesetengah ahli Protestan dengan kefahaman keagamaan bagi menunjukkan secara jelas kecenderungan ahli Kristian dunia moden dan sikap radikalisme teologi liberal. Pada lewat kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, modernism dalam kefahaman teologi adalah terma umum bagi pelbagai krisis dalam doktrin dan disiplin gereja. Modernism juga berasal dari perkataan Inggeris modernism yang bermaksud modern character of quality of thought, expression or technique, iaitu watak moden atau kualiti pemikiran, ungkapan atau teknik. Modernism ialah gerakan pembaharuan yang luas bergerak aktif dalam pelbagai agama yang besar. Ia dinefisikan berdasarkan sejarah barat, bukan konotasi falsafah dalam kamus atau bahasa. Gerakan pembaharuan ini dikenali dalam bahasa Arab sebagai Al-Asraniyah atau Al-Lad'itah. Modernism dalam agama ialah pandangan dalam agama yang terbina daripada kepercayaan bahawa kemajuan ilmu dan budaya moden mewajibkan penakwilan secara semula ajaran-ajaran agama tradisi berdasarkan kefahaman falsafah dan intelektual yang terkenal. Sejarah modernism dan juga sejarah yang berlaku sebelum abad ke-17. Yang kita tahu sejak pada abad ke-17 adalah bermulanya era modernism ataupun era Renaissance, iaitu era pada zaman gelap. Jadi kita tahu yang sejak pada abad sebelum 17, kehidupan pada masa itu menggunakan kitab suci dan berpegang kepada agama sebagai tujuan dan panduan hidup. Jadi pada abad ke-17 merupakan titik ataupun bibit awal bermulanya sejarah modernism, yang mana Italy melakukan perjanjian dengan Westphalia yang mendamaikan peperangan yang telah berlangsung selama 30 tahun. Kebebasan beragama diperkenalkan, iaitu konsep kebebasan beragama. Ini menunjukkan bahawa seandainya seseorang itu tidak mahu untuk mengikuti ajaran kitab suci dan agama mereka, ini dibenarkan dan disebabkan oleh kebebasan beragama. Inilah perkara yang akan muncul sebagai satu perkara yang dianggap sebagai modernism. Pada abad ke-18, perubahan radikal dalam revolusi nilai politik dan ekonomi, sosial dan agama telah pun bermula, yang mana perkara ini didukung oleh para agamawan sendiri, iaitu untuk mengamalkan konsep kebebasan manusia dan keboleh upaya manusia dalam menguruskan bumi, yang mana pada abad ke-18 berlakunya perubahan radikal dan revolusi. Terusnya dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Ini menunjukkan secara perlahan-lahan perubahan daripada kita menggunakan kitab suci sebagai panduan hidup dan memilih untuk menggunakan konsep pemikiran. Dalam erti kata lain, kita ingin berbeza menggunakan cara
yang berbeza untuk menguruskan bumi pada abad ke-18. Ini juga dinamakan sebagai zaman kesedaran, iaitu zaman yang disebut sebagai zaman Enlightenment. Pada zaman kesedaran telah wujud pula ideologi secularism yang wujud untuk mencetuskan kehidupan beragama dan mementingkan kebebasan. Mementingkan kebebasan manusia dari segala mitos keagamaan yang dianggap menindas manusia, dan pada masa tersebut juga mereka telah menyisihkan konsep agama. Maka dari situ wujud satu kekosongan dalam zaman, dari situ wujud satu zaman, iaitu zaman kerohanian, iaitu spiritual. Maka zaman tersebut, jadi zaman spiritual ini dikenal sebagai zaman yang berpegang kepada sesuatu yang baik. Jadi bagi menggantikan konsep keagamaan, mereka berpegang kepada kitab. Jadi manusia pada zaman itu ingin bebas daripada segala mitos keagamaan yang dianggap pada masa itu menindas manusia, dan mereka ingin menyisihkan konsep agama. Dari situ terwujudlah satu zaman, iaitu zaman kerohanian dan spiritual, iaitu zaman yang mereka berpegang kepada sesuatu yang baik. Ini bagi menggantikan konsep keagamaan, maka wujudlah ideologi empirical, iaitu pemikiran logik, dan ideologi yang berfikiran logik dan rasional. Jadi dari pemikiran logik, mereka ingin menyelesaikan masalah yang akan berlaku di muka bumi ini tanpa ada panduan yang jelas daripada kitab suci agama. Jadi ini akan dilaksanakan melalui kajian-kajian saintifik, melalui eksperimentasi dan sebagainya. Bagi mencari hipotesis ataupun kata putus, penyelesaian kepada suatu masalah itu, maka sejarah modernisme berlaku disebabkan oleh para agamawan dan fokuskan kepada pemahaman secularism, iaitu konsep kebebasan beragama. Nama saya Muhammad Fadli bin Zaharuddin. Saya akan menceritakan tentang falsafah modernisme. Jadi modernisme ini khusus modernisme, iaitu bentuk-bentuk modernisme. Jadi yang pertama ialah modernisme mengatakan bahawa manusia sebagai pusat dunia. Ini juga menurut George Darwin yang mengatakan manusia adalah sebagai pengukuh kepada segala benda yang wujud. Dalam dunia ini, manusia mempunyai keistimewaan dan juga potensi diri yang dapat membentuk manusia mengikut acuan yang mereka kehendaki dan juga seterusnya. Modernisme ini juga mengatakan bahawa pengalaman sebagai asas pengetahuan dan bukannya daripada akal secara mutlak. Jadi, melalui pengalaman identiti seorang itu, dia bergantung dengan kekuatan memorinya terhadap perkara lain. Lalu, dia akan dijadikan sebagai pengetahuan. Ia tidak akan tersebut daripada akal secara mutlak. Dan yang ketiga ialah ia tidak terikat dengan agama. Modernisme ini tidak terikat dengan agama, maka mereka boleh mencipta sebab berbagai budaya. Antaranya ialah budaya yang merenggangkan hubungan kekeluargaan dan juga rumah tangga. Hal ini berdasarkan pemahaman Karl Marx, kerana manusia mempunyai dua kelas menurut Karl Marx, iaitu kelas pemilik dan juga kelas proletariat. Jadi berdasarkan daripada kelas ini, maka tiada hubungan keluarga ataupun hubungan kekeluargaan dan serta rumah tangga. Hubungan rumah tangga akan semakin renggang dan seterusnya gerakan emansipasi wanita. Jadi ketika modernisme ini, mereka menekankan tentang hak wanita. Mereka membebaskan wanita daripada tradisi sebagai ibu dan isteri, dan mereka lebihkan batas keupayaan wanita supaya mereka dapat setara dengan upaya lelaki. Maka berlakulah kepincangan dalam keluarga. Masalah dalam keluarga berlaku pula pergaulan bebas dalam era modernisme ini. Dan yang terakhir, modernisme menolak nilai murni dan kebenaran golongan yang bersandarkan wahyu dianggap sebagai mundur ketika modernisme. Jadi, ketika modernisme untuk tidak nampak mundur dan tidak nampak pasif, mereka mengabaikan agama, dan pengabaikan agama itu merupakan pandangan yang terbaik bagi mereka. Kita akan beralih ke ciri-ciri modernisme, yang mana ciri-ciri ini adalah ciri utama yang akan berlaku di dalam zaman modernisme, iaitu mengangkat konsep rasional pada zaman modernisme seperti yang telah diceritakan.
ini mengangkat ataupun menganggungkan konsep pemikiran bebas menggunakan konsep empirikal dan juga kajian saintifik melalui eksperimentasi. Maka ini disebabkan oleh perkara-perkara tersebut. Mengangkat konsep rasional merupakan tunjang utama dalam zaman modernisme, yang mana pemikiran tersebut dijadikan sebagai panduan kehidupan. Untuk menggantikan konsep pegangan agama yang ke-20 adalah kebenaran tunggal. Ini menunjukkan bahawa pada zaman modernisme mereka merasakan kebenaran yang mereka bawakan itu pemikiran bebas adalah satu karya yang betul, sehingga kan mereka ingin menguniversalkan pemikiran modernisme ini ke peringkat antarabangsa dan seluruh dunia. Dan sebab itulah pada masa-masa selepas itu wujud penjajahan ke atas negara, sebabkan mereka ingin menyebarkan konsep-konsep modernisme ini. Ketiga pula adalah ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modernisme. Inilah wujud pula pemahaman naturalisme yang menganggap bumi itu lagi ciptaan Tuhan sebagai mesin raksasa. Hal ini kerana disebabkan oleh modernisme, pembangunan ini telah mula membangun seolah struktur yang bersifat moden dan sebagainya, yang mana akhirnya wujudlah pemahaman nasionalisme, yang mana mereka merasakan bumi ini adalah ciptaan Tuhan, tapi ia adalah ciptaan yang perlu digunakan oleh manusia dalam menguruskannya. Keempat adalah pemikiran anthropocentrism, yang mana pada zaman itu manusia-manusia modernisme ini menganggap zaman-zaman modernisme ini adalah zaman yang terbaik, dan manusia yang ada pada zaman itu mereka memiliki lebih bagus berbanding manusia pada zaman sebelumnya. Hal ini kerana pada zaman modernisme inilah berlakunya banyak pembangunan kemajuan dari segi ekonomi, politik, sosial dan juga agama, yang mana mereka merasakan dengan memberi kebebasan kepada manusia, perkara inilah yang boleh membantu kepada pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Mengenai falsafah modernism. Okey. Pertama, modernism ini ia mengatakan bahawa manusia ini sebagai pusat dunia. Hal ini juga menurut George Darwin yang mengatakan bahawa manusia adalah sebagai pengukur kepada sekali benda dan semua benda yang wujud di dalam dunia ini, dan manusia ini mempunyai potensi dan keistimewaan diri yang dapat membentuk jati diri manusia mengikut acuan yang mereka kehendaki. Dan seterusnya, modernism ini juga mengatakan bahawa pengalaman sebagai sebuah asas kepada pengetahuan, dan bukannya daripada hati tetapi daripada akal secara mutlak. Melalui pengalaman, identiti seorang itu juga bergantung kepada betapa kuatnya memori mereka terhadap perkara-perkara yang lalu, dan dia akan dijadikan sebagai pengetahuan yang tidak tersembuhkan daripada akal secara mutlak. Dan yang ketiga, tidak terikat dengan agama modernism, tidak terikat dengan kamu secara lemah. Jadi mereka boleh mencipta pelbagai budaya, antaranya budaya yang dapat merenggangkan kekeluargaan dan rumah tangga ini berdasarkan pemahaman daripada Karl Marx. Kerana manusia ini mempunyai dua kelas menurut Karl Marx, iaitu satu kelas pemilik dan juga kelas proletariat. Jadi berdasarkan daripada kelas ini, maka tiada hubungan keluarga ataupun hubungan kekeluargaan dan rumah tangga yang semakin renggang. Seterusnya, gerakan ini, gerakan emansipasi wanita terjadi ketika modernism ini mereka menekankan mengenai hak wanita, iaitu mereka membebaskan wanita daripada segala tradisi sebagai ibu dan isteri, dan mereka melebihkan batas keupayaan wanita supaya dapat setaraf dengan keupayaan lelaki. Maka di sini berlakulah kebincangan dalam keluarga
dan masalah dalam keluarga itu akan berlaku. Jadi masalah dalam keluarga ini, apabila masalah ini berlaku, maka terjadilah free sex dan juga pergaulan bebas ketika mana zaman modernisme. Dan yang terakhir, modernisme ini menolak nilai murni dan kebenaran. Jadi golongan yang bersandarkan wahyu dianggap sebagai mundur ketika modernisme ini terjadi. Jadi ketika modernisme ini, untuk tidak nampak mundur dan tidak nampak pasif, mereka mengabaikan agama. Dan hal ini dan pengabaian agama itu merupakan sebagai satu pandangan yang terbaik bagi mereka. Bagi tokoh modernisme, yang pertama kita ada Karl Marx. Karl Marx pada tahun 1818 sehingga 1883 adalah seorang filsuf, ekonomi dan teoretikus politik yang berasal dari Jerman. Beliau dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam teori sosialis dan komunis. Marx mengembangkan teori sosialisme ilmiah yang kemudiannya menjadi dasar bagi gerakan sosialis dan komunis di seluruh dunia. Bersama dengan Friedrich Engels, Marx menulis satu manifesto, iaitu Manifesto Komunis pada tahun 1848, di mana mereka menyatakan pandangan-pandangan teoritis mereka tentang kelas sosial dan perjuangan kelas. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Marx adalah materialism dialektik. Beliau berpendapat bahawa patut-patut ekonomi dan material seperti pemilikan alat produksi dan struktur kelas memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat dan sejarah. Marx juga menekankan pentingnya perjuangan kelas antara kelas pekerja, iaitu proletariat, dan kelas pemilik modal, iaitu bourgeois, dalam mengubah struktur sosial yang ada. Pemikiran Marx juga tentang ekonomi yang dijelaskan dalam karyanya yang paling terkenal, iaitu Das Kapital. Beliau mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan ketidakadilan sosial, eksploitasi pekerja dan ketimpangan ekonomi. Menurut Marx, solusi untuk masalah ini adalah menghapuskan pemilikan peribadi alat produksi dan menggantikannya dengan pemilikan kolektif. Meskipun gagasan Marx dikritik dan diinterpretasikan dengan berbagai cara, pengaruh Karl Marx ini terhadap pemikiran politik dan sosial moden sangat besar. Pemikirannya yang sangat kapitalisme, kelas sosial, eksploitasi dan perjuangan kelas tetap relevan sehingga saat ini. Dan dia dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan dalam sejarah pemikiran politik dan ekonomi. Okey, kita masuk kepada contoh bagi tokoh modernisme yang kedua, iaitu John Dee. Di mana John Dee pada tahun 1922 sehingga 2012 adalah merupakan seorang ahli falsafah agama ideologi British yang terkenal dengan karyanya dalam bidang pluralisme agama dan masalah kejahatan. Beliau memberikan sumbangan penting kepada falsafah agama dan dialog antara agama. Karya falsafah ini memberi tumpuan kepada konsep pluralisme agama yang mengandaikan bahawa semua agama utama adalah jalan yang sah menuju realiti tertinggi atau Tuhan. Beliau berpendapat bahawa agama-agama yang berbeza memberikan pandangan yang berbeza tentang yang luhur dan setiap agama yang menawarkan pemahaman unik tentang ilahi. Menurut John Dee, tiada satu pun agama boleh mengklaim akses eksklusif kepada kebenaran, dan semua agama harus dihormati dan difahami sebagai ungkapan yang sah tentang spiritualiti manusia. Selain daripada pluralisme agama, John Dee juga menyiasat masalah kejahatan yang membincangkan kewujudan, penderitaan dan kejahatan dalam dunia yang dipercayai dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan yang penyayang. Beliau membangunkan konsep soul making teodisi yang mengandaikan bahawa tujuan kewujudan manusia adalah untuk berkembang dan membesar melalui menghadapi cabaran
dan mengatasi kesusahan. Menurut John Dee, kejahatan dan penderitaan berfungsi sebagai peluang untuk perkembangan moral dan spiritual. Idea-idea John Dee dalam mempengaruhi dialog antara agama dan mempromosikan toleransi agama. Beliau menekankan kepentingan memahami dan menghormati tradisi agama yang berbeza, dan karyanya terus dikaji dan diperdebatkan dalam bidang falsafah agama. Secara keseluruhannya, John Dee adalah seorang ahli falsafah agama yang terkenal yang memberi sumbangan kepada pemahaman tentang pluralisme agama dan masalah kejahatan. Karya beliau telah memberi impak yang signifikan kepada kajian agama dan hubungan antara agama.